Ya, dari daerah Belait kita bersama dengan Ispalini. Assalamualaikum Ispalini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya di pagi Ahad ini? Sihat? Alhamdulillah, kami semua di sini semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Ceria-ceria selalu ya pada pagi Ahad ini. Kalau sekiranya ada kesempatan nanti di musim perayaan turun ke Bandar Seri Begawan lah ya, sama-sama memeriahkan di sini. Jadi Ispalini ingin mungkin penonton kita ni, Wali juga ingin mengetahui apa dia info serta maklumat yang boleh dikongsikan dari daerah Belait pada pagi ini. Jadi diteruskan sajalah ya. Ya, kita teruskan diserahkan kepada Ispalini. Silakan Ispalini. Baik, terima kasih rakan setugas kita Wali dan Fiza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersua kembali menerusi rampai pagi dari daerah Belait dan seperti biasa juga kami telah pun menyediakan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Namun sebelum itu saya kongsikan dulu satu acara yang akan diadakan pada hari ini di mana mini tamu teraja telah pun diadakan bermula pada jam 8 pagi ini di Rumah Panjang Teraja. Terdapat pelbagai jualan yang diadakan di sana seperti jualan makanan, minuman, sayur kampung dan banyak lagi. Jadi auda adalah dialu-alukan ya untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan lagi jualan yang diadakan. Baik, itu dia auda satu acara yang akan diadakan pada hari ini. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan. Sebilangan daripada kita mungkin pernah mengunjungi Kampung Kuala Balai. Kampung Kuala Balai terletak di ulu Sungai Belait dan termasuk dalam tadahan Mukim Kuala Balai, daerah Belait. Perjalanan dari Pekan Belait menuju ke Kuala Balai ialah sejauh 28 km. Kampung Kuala Balai pada masa ini sudah tidak berpenghuni disebabkan faktor migrasi ke kampung lain dan faktor pekerjaan setelah bermulanya minyak ditemui di Seria pada tahun 1929 dan industri minyak mula berkembang maju. Inilah para pengunjung akan dapat mengimbau kembali sejarah lama yang mempunyai masa lalu yang sangat berwarna. Kuala Balai diliputi oleh hutan di tebing Sungai Belait, yang mana satu ketika dulu kebanyakan penduduk membina rumah di tebingnya.
tidak banyak yang menjangkakan bahawa inilah tempat kelahiran ramai orang Belait. Pada satu masa, Kuala Balai adalah komuniti terbesar di barat negara ini. Penduduk kampung Puak Belait mahir dalam menghasilkan sagu atau ambulong daripada pokok rumbia, kerana sepanjang Sungai Damit dan Sungai Belait terdapat pokok rumbia yang berkualiti untuk dijadikan sagu. Perusahaan sagu ini telah menghasilkan sagu yang berkualiti dan dijual. Penghasilan sagu ini telah mendorong ramai pengalu dari daerah lain untuk memborong hasil sagu dari kampung Kuala Balai. Kuala Balai ini kalau disebut dalam bahasa Belaitnya Long Pelai, bukan Kuala Balai. Kuala Balai itu bahasa Melayunya, tapi Belait menyebutkan Long Pelai. Kalau kita bertanya, habis kita bertanya di mana kampung tu saja Kuala Balai. Tapi kalau orang kami sini bertanya mana datang Moji Long Pelai. Ada dua tu. Sini lahirnya kami duduk di sini dengan mendirikan sebuah rumah yang dinamakan Rumah Sekada di Ujung Tanjung. Rumah Sekada itu tingginya dua sambung tempuling, bukan tempuling apa namanya, bujak, dua sambung, tidak akan sampai di lantainya tu. Mengapa tinggi? Karena kami takut kayan datang lagi untuk mengaruk kami dari bawah, tidur kan. Jadi rumah itu 2 tingkat, Rumah Sekada tu. Tingkat bawah tempat menyimpan barang-barang makan apa ini, di atas tempat pahlawan-pahlawan kami mencari meninjau ke sebarangan ni, makanya ada musuh kan tu. Dan dipasang sana bedil-bedil temaga tu. Kemudian ni ditambah dengan batangan, diambil batang pinang untuk buat macam meriam dipasang tadi siring-siring tu. Ya, rumah bertingkat sama ni nah. Di sini pasang tu. Jadi orang kaya. Di tengah-tengah tu orang tinggal je di tengah tu dipasanglah macam meriam. Takut dia melihat tu kalau ada sebarangan tu. Wah, ada meriam orang Belait payahnya. Jadi sampai itulah kami dah lagi mau sampailah kami berumah sini sampai ada yang kaulu lagi berpadi sana orang-orang Belait dulu tu. Jadi akhirnya apabila orang tuan dah ada tambah-tambahnya kacut lagi balik kan tu penduduk-penduduk dah lagi banyak. Maka akhirnya tinggallah kampung ini sebagai kampung yang tinggal oleh masyarakat Puak Belait. Dalam arti kata tinggal, tapi dalam arti kami dan arti saya tu, saya akan pertahankan tanah lahir saya itu dengan cara apa sekalipun, bukan dengan berperang adalah dengan keadaan yang boleh menetapkan kedudukan itu. Itu sebenarnya sejarah-sejarah Belait itu. Penerokaan kami teruskan dengan menyusuri Sungai Belait untuk menuju ke tapak perkuburan lama orang Islam di Kuala Balai dengan menaiki sebuah bot yang dimiliki oleh Tuan Haji Busu bin Ahmad. Beliau yang sebelumnya pernah tinggal sebagai penduduk di kampung Kuala Balai adalah merupakan seorang Puak Belait yang tertua di daerah ini. Pada tahun 2000, ketika jalan itu selesai dibaik pulih, dengan bantuan sukarelawan dan di bawah bimbingan salah seorang penduduk kampung sebelumnya, Kuala Balai telah mendirikan sebuah rumah yang dibina secara tradisional yang diberi nama Rumah Etnik Puak Belait Kampung Kuala Balai. Akan tetapi, rumah etnik tersebut sudah tidak wujud lagi dan hanya tinggal kenangan serta tapak sebagai sejarah. Penerokaan kami akhiri dengan perjalanan kira-kira 10 minit melalui sungai menuju ke hilir dari Kuala Balai ke satu tapak kawasan yang juga menyimpan kisah legenda yang cukup kuat. Terdapat satu pondok yang terbina dari kayu terletak di tebing sungai yang berisi tengkorak manusia yang sememangnya adalah merupakan warisan pusaka turun-temurun
dari nenek moyang orang-orang Puak Belait yang kini sudah menjangkau usia ratusan tahun. Tidak jauh dari pondok tengkorak itu, kami mendapati ada sebuah rumah yang masih jelas kelihatan, akan tetapi sudah dalam berkeadaan usang. Melalui penjelasan juru pandu kami pada hari tersebut, rumah itu ialah merupakan rumah sekada. Sebuah rumah pertahanan orang-orang Puak Belait dulu sewaktu diserang oleh Puak Kayan. Pengalaman sebeginilah yang serba sedikit dapat dikongsikan kepada orang ramai dan juga secara tidak langsungnya menambah lagi ilmu pengetahuan diri kita sendiri untuk lebih mengetahui dan mengenali dengan lebih dekat tentang salah satu sejarah legenda yang terdapat di negara kita, khususnya di daerah Belait ini. Kuala Balai dalam ristaan, akan tetapi masih tetap wujud namamu diingatan. Untuk itu, sekian dari saya beserta kru-kru penerbitan Rampai Pagi Daerah Belait untuk kisah kali ini. Hingga bertemu lagi di lain masa dalam penerokaan seterusnya. Ya, Alhamdulillah, Auda, itu dia tadi menerusi Ciu Lelong Belait ataupun berkunjung tah ke Kuala Belait ya, di mana rakan tugas kita Nur Hanani Haji Muhammad Taib membawa kita untuk menerokai legenda Kuala Balai ya, di mana seperti yang kita ketahui Kuala Balai terletak kira-kira 45 minit perjalanan dari Kuala Belait, dan apabila melihat pendekatan rakan tugas kita sebentar tadi memang dapat mengimbau kembali sejarah lama, di mana saya masih ingat ya, saya sempat untuk berkunjung ke tempat berkenaan pada tahun sekitar 2002 hingga 2003, di mana penduduknya ketika itu memang mendirikan rumah di tebing Sungai Kuala Belait. Dan Kuala Balai juga merupakan salah satu kawasan terawal ya yang menghasilkan sagu. Dan semoga dengan pendekatan tersebut sedikit sebanyak kita dapat mengetahui mengenai Long Plai ataupun dikenali sebagai Kuala Balai. Alhamdulillah, Auda, dengan bahan tersebut sekian saja dari daerah Belait. Kembali bersama rakan kita Wali dan Fiza.